Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau update day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Wah, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Brunei. Selamat pagi Singapura. Very good morning Philippines. Sawadee krap Thailand. Thailand. Kawan-kawan kita semua. Satu agama. InsyaAllah. InsyaAllah. Kau update day hari ini. Tajuk kita hari ini ialah maksiat dan taubat. Maksiat dengan taubat. Buat maksiat, taubat. Taubat. Jadi memang sudah Allah sudah mengetahui bahawasanya hambanya selalu buat salah, selalu buat maksiat. Tapi ramai orang yang keliru mengenai apabila bersebut perkataan maksiat ni. Pasal perempuan macam tu lah. Okey, kita akan cuba kupas mengenai maksiat. Apa itu maksiat secara keseluruhan. Kita rujuk kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Fatwa JAKIM. Muzakarah mereka. Maksiat dari segi bahasa bermakna durhaka. Dari segi bahasa maksiat ni makna durhaka. You durhaka. Tapi kita kalau sebut dengan ibu bapa maksiat. Kau ada buat maksiat ibu bapa ke? Bukan. Bukan. Jangan salah faham. Maksiat di situ ialah durhaka. Maksiat dari segi bahasa durhaka. Dan maksiat dari segi istilah ialah perbuatan yang membawa dosa. Semua maksiat. Tak kira apa sahaja perbuatan yang kita lakukan yang boleh membawa kepada dosa. Itu maksiat. Maksiat. Iaitu yang bertentangan dengan akidah. Apa sahaja perbuatan kita yang bertentangan dengan akidah, maka dosa. 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 Ataupun syariat dan ajaran Islam. Sama ada dengan melakukan larangan Allah dan Rasul atau meninggalkan suruhan Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, ia melakukan haram dan meninggalkan yang wajib. Melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Perbuatan tersebut memberi kesan kepada kehidupan seseorang dalam akidah, syariat ataupun akhlak. Tinggal solat juga maksiat. Orang panggil maksiat. Sengaja tak solat maksiat bro. Kau buat maksiat. Aku tak ada, aku tak tengok perempuan hari ni. Bukan itu saja. Inilah ramai orang keliru. Apa sebut maksiat? Maksiat itu ialah durhaka. Durhaka perintah Allah. Tak buat yang Allah suruh. Itu maksiat. Dan buat yang Allah larang. Itu juga maksiat. Amal ma'ruf nahi mungkar. Buat yang baik dan tinggalkan yang mungkar, yang terlarang. Itu kunci bagi orang yang beriman. Kau day bersama dengan tu hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini maksiat. Kita ulas mengenai maksiat. Maksiat. Maksiat berlaku di mana-mana. Berlaku di mana-mana maksiat ni. Maksiat. Maksiat. Penipuan. Maksiat. Berbohong. Maksiat. Janji yang tidak ditunaikan. Maksiat. Maksiat. Maksiat juga. Tipu. Maksiat. Tipu. Maksiat. Maksiat. Itu juga maksiat. Kemudian tak solat. Maksiat. Dah cukup duit. Cukup duit. Tak pergi menunaikan haji. Dia kata tak sampai seru. Itu juga maksiat. Duit ada tak maksiat. Tak pergi haji. Duit dah cukup. Tak keluar zakat. Itu juga maksiat. Itu juga maksiat. Itu juga maksiat. Jadi maksiat ini maksiat kepada Allah dan Rasul. Iaitu meninggalkan perintahnya dan melakukan larangannya. Itu maksiat kepada Allah dan Rasul. Berat buat maksiat kepada Allah dan Rasul. Iaitu kau meninggalkan perintah dan kau melakukan larangan. Itulah maksiat. Itulah maksiat. Itulah maksiat. Kau melarang, meninggalkan perintah. Allah dan Rasul. Kita baiki sikit background kita. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Kau update day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Tajuk kita ialah maksiat dan taubat. Kita bincang dulu mengenai maksiat. Maksiat iaitu maksiat kepada Allah dan Rasul, iaitu meninggalkan perintahnya dan melakukan larangannya. Itu maksiat kepada Allah dan Rasul. Dan mengikut JAKIM juga, kita ambil hari ini, kita rujuk kepada JAKIM. JAKIM bukan nak minta
minta untuk ceramah masjid. Bukan. Kita ambil daripada Jakim. Maksiat terhadap makhluk, iaitu maksiat terhadap manusia. Tadi maksiat kepada Allah dan Rasul. Maksiat kepada Allah Rasul ini ialah kau tak buat apa yang Allah suruh dan kau buat apa yang Allah larang. Riba, Allah larang, kau ambil. Kau ambil. Durhaka ibu bapa, kau buat. Itu contoh. Tapi maksiat juga ada yang berkait dengan makhluk, iaitu manusia. Maksiat terhadap haiwan dan alam sekitar. Maksiat dengan alam sekitar pun boleh. Kau jangan patah-patahkan pokok. Main-main je. Tanpa sebab. Maksiat terhadap harta awam. Merosakkan harta awam. Kau saja lastikkan lapu-lapu jalan. Tak boleh. Tak boleh. Pokok-pokok hiasan tepi jalan. Kau cabut semua. Maksiat. Itu juga maksiat. Maksiat ni dosa besar. Begitu juga playground kanak-kanak. Yang orang tua pergi naik tu buat apa sampai patah. Itu maksiat. Maksiat bro. Jadi maksiat terhadap makhluk, maksiat terhadap haiwan, maksiat terhadap alam sekitar, maksiat terhadap harta awam. Banyak tu. Cuba renungkan. Apa maksiat yang kita telah buat sebelum ini? Apa harta awam yang telah kita musnahkan sebelum ini? Itulah yang penting kepada kita. Jadi yang pertama tadi maksiat kepada Allah dan Rasul jelas. Iaitu yang Allah suruh kau tak buat, Allah larang kau buat. Tapi maksiat dengan manusia dengan haiwan, kau kejamkan haiwan, tak bagi makan apa. Itu maksiat. Dengan alam sekitar. Kau cemar, kotorkan alam sekitar, kau tebang pokok, tebang balak, tentu pasar, sampai air sungai keruh. Itu juga maksiat. Maksiat. Dan terhadap harta awam. Harta orang ramai. Batang paik kau patahkan. Itu juga maksiat. Maksiat. Dan maksiat dalam apa jua bentuk, sama ada kepada Allah dan Rasul, kepada manusia dan makhluk, boleh merosakkan agama. Boleh merosakkan agama. Iman, akhlak, kemudian diri. Kemuliaan diri. Dan kesejahteraan individu. Keluarga, masyarakat, negara dan umat. Kesannya besar. Kesan besar tu. Jangan main-main. Alah, aku buang pokok je. Pokok yang menghiasi. Tak boleh. Tak boleh dibuang. Itu bahaya. Jadi keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa bersetuju mengambil keputusan seperti berikut. Jawatankuasa fatwa bersetuju menerima garis panduan mengenai maksiat dalam perspektif Islam untuk menjadi panduan dalam hidup kita. Itu dah jelas dah. Dah jelas dah. Contoh-contoh maksiat. Kita pergi kepada maksiat ini. Supaya jadi panduan kepada kita. Banyak tu maksiat. Maksiat kepada Allah dan Rasul. Yang berkaitan dengan ibadah. Allah suruh solat, kau tak solat. Itu maksiat. Itu maksiat. Dan Rasulullah kata, Allah kata riba itu haram. Kau buat juga. Itu maksiat. Dan maksiat dengan manusia. Kau tipu dia. Maksiat. Dengan haiwan. Kau zalimi dia. Kejamkan dia. Itu maksiat. Dengan alam sekitar. Kau rosakkan alam sekitar tanpa sebab. Tanpa sebab. Dan kau musnahkan tempat-tempat awam. Itu juga termasuk dalam maksiat. Luas maksiat ni. Bukan sempit. Contoh maksiat. Tidak berpuasa bulan Ramadan. Itu maksiat. Dosa besar. Tidak berpuasa bulan Ramadan. Ramadan tak lama dah. Hari ni berapa bulan? 19. Kita puasa bila? 23. Jadi, berapa hari lagi? 4 hari lagi. 4 hari lagi, kita akan menyambut Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Semoga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Ahlan wa sallam ya Ramadan. Dan insyaAllah, kita semua akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Dengan Lailatul Qadar yang kita nak. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Contohnya, itulah maksiat. Iaitu melanggar perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak membayar zakat untuk harta yang disimpan. Tidak cukup tempoh. Bila cukup tempoh. Tak cukup tempoh tak apa. Bila cukup tempoh, anda tidak bayar zakat. Dan jumlah haulnya. Jumlahnya. Tidak menunaikan haji bila mampu.
Bila duit dah banyak, melancong London, New Zealand, Tokyo, rata-rata, Paris, New York, Los Angeles. Tapi Mekah tak sampai. Madinah tak sampai. Itu maksiat tu. Setiap kali kau terbang kau buat maksiat. Itulah. Tempoh menunaikan haji. Tidak menunaikan haji bila mampu. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Itu maksiat. Tapi yang kita tekan kan pergaulan bebas je. Yang lain tak tekan. Lelaki berdua-duaan dengan perempuan. Bukan muhrim. Itu juga maksiat. Itu juga maksiat. Luas maksiat ni. Jenis-jenis maksiat. Jenis-jenis maksiat. Jenis-jenis maksiat yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini bahaya ni. Di antaranya jenis-jenis maksiat yang dilarang ialah wanita yang membuat tatu. Wanita atau lelaki yang buat tatu. Tatu yang lukis-lukis di badan tu. Allahu akbar. Wanita yang minta untuk ditatu. Wanita yang menyambung rambutnya. Dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya. Pakai rambut palsu tak boleh. Wanita yang menghilangkan bulu-bulu wajahnya. Dan wanita yang meminta dihilangkan bulu-bulu wajahnya. Serta wanita yang mengikir giginya untuk merenggangkannya. Dan wanita yang meminta giginya dikikir untuk direnggangkan. Itulah. Itu maksiat. Itu maksiat. Orang yang menerima riba, memberi riba, pencatatnya dan keduanya sekali. Beri riba. Saya tak riba, saya kerani je. Samalah tu. Samalah tu. Riba lah juga. Terlibat dengan riba. Dan yang seterusnya ialah lelaki suruhan yang disuruh menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Wanita yang telah pun ditalak 3. Untuk kemudian menceraikannya agar dapat dikenakan. Ni Cina buta. Dia dah cerai isterinya, talak 3. Kemudian dia nak rujuk kembali, tak boleh. Dia suruh bini dia kahwin lain. Kemudian minta diceraikan dan dia boleh kahwin semula. Itu juga maksiat. Peminum arak, orang yang menuangkannya. Peminum arak, orang yang menuangkannya. Yang memeras, yang meminta diperah. Menjualnya, membelinya, yang memakannya, meminumnya, membawanya, mengangkut. Semuanya kena. Semuanya kena. Semua kena. Tukang angkut, tukang angkat. Saya kerja angkut je. Kena juga. Sama je dosa. Kalau 10, semua 10. Tukang minum 10. Tukang angkat 10. Tukang terima duit 10. Tukang apa lagi? Semua 10. Semua 10. Orang yang memindah tanda pembatasan tanah. Ini yang makan sempadan tanah ni. Dia batu tara. Point sempadan tanah dia tu. Dia ambil tanah orang. Allahu akbar. Berat dosa tu. Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang maki hamung dan melaknat kedua orang tuanya. Itu juga masuk dosa yang besar. Dosa besar. Orang yang menjadikan makhluk yang memiliki roh sebagai sasaran anak panahnya dalam latihan memanah. Ini guna sihir ini. Orang guna sihir. Sihir. Lelaki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita bertingkah laku seperti laki-laki. LGBT lah ni. Maknya. Maknya dengan paknya. Maknya, paknya. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini masa atuk kecil-kecil dulu. Orang nelayan sembelih nak bagi kat hantu di hujung tanjung. Bagi kat hantu di hujung tanjung. Allah mak, dahsyat tengok dulu. Ni lama dululah. 60 tahun dulu. 60 tahun. Jadi sembelih ayam. Pergi letak di hujung tanjung. Mai puteri. Mai teri orang kata. Allahu akbar. Macam-macam. Macam-macam dunia. Dan pelaku kejahatan dan orang yang melindungi pelaku kejahatan. Orang yang buat jahat dan orang yang melindungi buat jahat. Sekarang ada berlaku tak? Ada. Orang buat jahat. Kemudian dilindungi kejahatan itu. Ada orang pula melindunginya. Yang ke-13, homoseksual. Dah 13 dah. Homoseksual.
Dan orang yang memaki ayah dan ibunya. Orang yang membuat orang buta tersesat jalan. Kemas elok janggut tu. Kemas elok janggut tu. Orang yang membuat orang buta sesat jalan. ini ada kisah sahabat Rasulullah. Dia selalu kenakan, dia pernah kenakan orang buta ni. Kena orang buta ni. Ada orang buta cari tandas. Cari tandas. Ni kisah benar ni. Kisah benar. Cari tandas. Nur Aiman namanya. Nur Aiman. Nur Aiman ni dia nakal sikit. Dia tanya orang buta nak ke mana? Cari tandas. Dia pun naik tandas main. Dia tarik tangan orang tu pergi letak sampai depan mimbar masjid. Dia kata sini tandas. So dia kencing lah orang buta tu. Bila kencing, bising lah orang di masjid. Kenapa kencing situ? Saya kencing depan tandas ni, dia kata. Bukan, itu bukan tandas. Baru dia sedar. Dia ditipu oleh Nur Aiman. Dia ditipu oleh Nur Aiman. Maka dia cari. Lepas pada tu dia cari. Basuhlah, kena basuh masjid apa kan. Dia orang buta dia tak nampak kan. Nur Aiman ni, cerita dia menarik Nur Aiman ni. Nur Aiman ni amat disukai oleh Rasulullah. Rasulullah suka Nur Aiman. Dia gurau. Gurau dia teruk juga. Boleh tahan juga. Bisa. Jadi orang buta ni carilah. Mana Nur Aiman ni? Mana Nur Aiman? Cari Nur Aiman. Mana? Cari. Cari Nur Aiman. Itulah. Itu Nur Aiman. Dia banyak cerita. Jadi itulah. Orang yang membuat orang buta sesat jalan. Jadi Nur Aiman. Orang yang menyetubuhi haiwan. Allahu Akbar. Orang yang bersetubuh dengan haiwan. Orang yang menandai binatang ternak dengan cap pada wajahnya. Tak boleh. Kita cop ni. Ni di Australia banyak ni. Cop ni. Cop pada badan dia ni. Mungkin kepit di telinga. Wallahualam lah. Tapi yang cop di badan ni dengan besi panas tu. Dengan besi panas tu. Orang yang membahayakan orang Muslim atau mengadakan makar terhadapnya. Membahayakan orang Muslim. Membahayakan orang Muslim. Wanita yang sering berziarah kubur. Wanita yang sering berziarah kubur serta orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan lantaran di kuburan. Ini menghias kubur. Menghias kubur. Kalau kita lihat kubur di Mekah, Madinah, dia batu satu je di kepala. Tak ada lingkungan konkrit apa semua. Tapi kalau kubur di Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, cantik. Itu semua adalah maksiat. Orang yang merosak hubungan isteri dengan suaminya. Atau budak dengan tuannya. Ini budak dengan tuan ni, hamba dengan tuannya lah. Orang yang menyetubuhi wanita melalui anus. Ini Nabi Lut ni, tak mengaku umat ni. Wanita yang menjauhi ranjang suaminya pada malam hari akan dilaknat oleh para malaikat hingga ke pagi hari. Dia menolak permintaan suaminya. Orang yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya. Menasak, membinkan selain ayahnya. Orang yang mengacukan senjata kepada saudaranya akan dilaknat oleh malaikat. Mengacu senjata pada saudaranya pun tak boleh. Apalagi tembak. Orang yang mencela para sahabat. Orang yang pencela. Ini yang dilakukan. Orang yang mencela sahabat ni Syiah. Geng-geng Syiah ni, dia tak mengaku. Dia sepatutnya selepas Rasulullah wafat, yang khalifah pertama ialah Sayyidina Ali. Jadi, pada dia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, itu semua masuk neraka. Allahu Akbar. Aisyah semua masuk neraka. Itulah Syiah. Itulah Syiah. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita berpegang kepada pegangan Imam Syafi'i. Lainlah, kita sunnah wal jamaah. Ku update day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Bual bicara kita, iaitu kita bual bicara mengenai maksiat. Kita cuba supaya kita dapat memahami apa itu maksiat. Maksiat dengan Allah dan Rasul ialah maksiat berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Kita mengingkari. Satu syirik, itulah yang maksiat yang paling besar. Syirik iaitu menduakan Allah ataupun bertuhankan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syirik. Kemudian orang tak solat, itulah maksiat. Orang tak solat, itu maksiat. Tadi kita dah jelaskan. Ada beberapa cara elak maksiat. Dia ada cara dia nak elak maksiat. Cara nak elak daripada maksiat.
Pertama, minta diperlindungkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dalaman. Berdoa, ya Allah, lindungilah diriku, bimbinglah diriku, bimbinglah isteri dan anak-anakku, ya Allah. Kita memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca Al-Quran dengan memahami maksudnya, itu yang terbaik. Membaca Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran untuk elak daripada maksiat. Dan semestinya solat pada waktunya. Jangan solat asar pada waktu zuhur, tak boleh. Solat zuhur waktu zuhur lah. Dan ada juga untuk mengelak maksiat dari segi dalaman ialah puasa. Puasa Isnin Khamis. Jangan tunggu Ramadan je. Isnin Khamis. Kalau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari puasa, sehari tak. Maknanya kalau 365 hari, maknanya 150 hari dia puasa setahun. Hebat kan? Lebih kurang. Sebab ada hari-hari tertentu tidak dibenarkan puasa, seperti hari raya Aidil-Adha, hari raya Aidilfitri, Arafah, itu hari-hari tak puasa. Kemudian ingat Allah sentiasa melihat kita. Jadi kita elak daripada maksiat, kita jangan rasa, tak ada orang ni, kita boleh ambil barang ni, tak ada orang tengok ni. Allah tengok. Malaikat, roket dan atik kiri kanan tengok. Dia akan catat apa yang kita akan buat. Jadi kita tak akan melakukan perkara yang tak baik. Cintai Allah dan Rasul. Bila kita sampai kepada tahap mencintai Allah dan Rasul, maka kita tidak akan melakukan maksiat. Elak maksiat. Dan akhir sekali, ingat mati. Kita buat apa saja pun, ingat mati. Dan apabila mati, bermakna kita akan disiasat. Maliki Yaumiddin, Judgment Day, hari akhirat besok. Kita akan disiasat, kita akan ditanya apa yang kita buat di dunia. Apa yang kita buat. Itu dari segi konsep cara elak daripada melakukan maksiat dari segi dalaman. Batiniah. Batiniah. Kemudian, cara nak elak maksiat dari segi luaran. Dari segi luaran, aktiviti luaran. Ada cara juga. Iaitu hadir majlis ilmu. Majlis ilmu. Sekarang majlis ilmu senang. TikTok ada. Twitter ada. Kemudian Facebook pun buat live sekarang. Boleh buat live. YouTube pun buat live. Boleh buat live. Banyak dah. Social media boleh buat live. Dah ramai pakar-pakar ustaz, ulama-ulama yang buat majlis ilmu. Hadirkan dalam majlis ilmu. Supaya kita boleh membersihkan hati kita. Mengunci hati kita. Supaya tidak terbuka kepada maksiat. Allahu Akbar. InsyaAllah. Jadi pertama, hadir dalam majlis ilmu. Dan fadilat besar orang hadir dalam majlis ilmu ini. Fadilat besar. Sabar. Sabar. Apabila kita berhadapan dengan sesuatu. Sabar. Sabar. Bincang masalah kita. Kalau kita ada masalah, bawa berbincang. Bawa berbincang dulu. Jangan marah. Jangan marah tu pasal. Sebab perbincangan itu memberi manfaat. Wa amruhum syura bainahum. Sesungguhnya bermesyuaratlah antara kita. Wa amruhum syura bainahum. Kita bermesyuarat, banyak manfaat hasil daripada perbincangan kita. Sibukkan diri dengan aktiviti riyadhah. Jangan lonely. Sibukkan diri dengan aktiviti riyadhah. Elakkan bersendirian. Kawan dengan orang yang baik. Itu yang penting. Berkawan dengan orang yang baik. Jadi kita harus mencari kawan yang baik. Kena cari kawan yang baik. Supaya apabila cari kawan yang baik, berarti kita mengelak daripada terlampau rapat atau bersahabat dengan orang yang boleh membawa kita jauh daripada agama. Kalau ia tu kuat hobi kan, masa solat pun asyik nak berhobi je, elakkan. Jangan rapat sangat. Hobi dia tu bahaya, menyebabkan kita tak solat dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Kita elakkan. Bukan kita kutuk dia, tak ada. Bagi yang dia orang buat maksiat ni, bagi orang yang boleh membawa kita renggan dengan agama ni,
Tak kira lah. Masuk grup apa ke, kumpulan apa ke, menyebabkan kita renggang dengan agama. Kita renggang dengan Allah. Kita renggang dengan Rasulullah. Kita renggang dengan Al-Quran. Kita renggang dengan solat. Kita renggang dengan zikir. Kita renggang dengan sedekah. Jadi maknanya kalau orang yang tidak boleh membawa kita rapat kepada yang kita sebut tadi, bahkan merenggang kita, maka kita kena keep distance. Minta biar ada distance kita dengan dia. Jangan rapat. Kalau rapat, mungkin kita terpengaruh dengan dia dan itu amat merugikan kita. Amat merugikan kita. Jadi dalam erti kata bahasa lain, kita mesti mencari orang yang kaki masjid. Orang yang suka kepada agama. Orang yang selalu mengingatkan kita, dah solat ke belum? Ini sahabat yang terbaik. Selalu ingatkan. Ingatkan, dah solat ke belum? Ataupun berkongsi hukum hakam, hukum fiqh agama, atau berkongsi ibadat-ibadat. Ibadat-ibadat. Kita nak bulan Ramadan ni. Kita nak apa ni? Khatam Al-Quran ke, kita nak baca Yasin berapa kali satu hari ke, kita nak zikir ke apa ke. Itu penting. Jadi kita kena cari sahabat-sahabat seperti ini. Dan apabila kita dapat sahabat seperti ini, kita kena pegang kuat-kuat. Rasulullah kata kau gigit dengan gigi kau. Jangan sampai terlepas. Kau gigit. Apa saja yang kita gigit dengan gigi gerahan ni, memang tak lepas sebenarnya. Tercabut dengan gigi-gigi dah. Kan? Itu penting pada kita. Jadi, bila kita mendapat rakan yang seperti ini, maka kita rapatkan dengan mereka. Sebab semakin kita rapat, semakin banyak faedah kita perolehi, terutama dalam soal-soal beribadat. Itu yang penting kepada kita. Beribadat. Jadi, kita menjauhi diri kita daripada orang yang tidak rapat dengan kita, orang yang tidak rapat dengan ibadah ini adalah satu tindakan yang mungkin pada zahirnya kita nampak macam kita ni sombong sikit. Tapi sebenarnya kita tak nak terpengaruh dengan dia. Ya, Joy. Arsenal. Liga malam Jumaat pun kalah. Arsenal kalah. Biasalah bro. Bola bulat. Takkan nak menang sokmong. Arsenal kalah lagi ke? Tapi dia masih di puncak. Masih di puncak. Harapannya begitulah. Harapannya begitu. Sembang-sembang pagi hari ini, Quote of the Day bersama dengan Tok hari ini, kita bicara mengenai maksiat. Maksiat ini akan sesungguhnya kemaksiatan itu akan merosakkan akhlak, amalan dan rezeki. Yang tak rezeki itu beratnya. Rezeki boleh juga. Rezeki boleh juga. Allah, boleh. Itu yang dikatakan apakah amalan yang boleh menangguhkan rezeki atau melambatkan rezeki atau tak dapat rezeki, iaitu dosa, maksiat. Maksiat kita buat. Jadi apabila rezeki tak dapat, memohon dengan Allah SWT, tapi masih lagi tak dapat, maka cuba cek maksiat. Cuba cek. Cek satu persatu. Supaya rezeki kita lancar saja. Terus menerus. Terus menerus masuk dalam akaun kita. Akaun kita. Jadi itu kena jaga. Jaga maksiat. Kalau terhalang maksiat itu, terhalang sahaja maksiat, maka ada kemungkinan terhalang kerana dosa kita. Dosa kita. Kalau dosa kita dengan manusia, kena minta ampun. Minta ampun dan maaf. Dosa dengan ibu bapa, kena minta ampun dan maaf segera. Kerana kalau makin lambat kita memohon keampunan, maka makin lambatlah kita mendapat rezeki. Itu kena cek tu. Kena cek. Kena cek satu persatu. Tadi kita telah pun berbicara mengenai apa itu maksiat. Dan kita telah pun bicara mengenai bagaimana nak mengelak daripada terjebak dengan maksiat. Dan kita masuk ke bahagian ketiga, iaitu bahayanya maksiat ni. Ini yang ramai yang tak berapa takut mana ni buat maksiat ni. Bahayanya maksiat. Iaitu maksiat menghalang masuknya ilmu. Ini bahaya. Sebab tu belajar jadi lembab. Berderhaka kepada ibu bapa, itu maksiat. Bila maksiat, maka dia belajar jadi tidak cerdik. Payah cikgu mengajar, dia tak ingat. Lupa saja.
Lupa saja. Jadi itulah. Jadi kita kena check lah. Ni cucu-cucu atuk ni. Apabila rasa sekolah, apa ni aku belajar tak ingat, baca tak ingat, apa tak ingat, cikgu ajar semalam tak ingat. Kenapa lupa ni? Kau check lah. Dengan mak bapak kau. Tu kena check tu. Maksiat menghalang masuknya ilmu. Masuk ilmu. Pergi kursus, seminar ke apa semua. Adalah sebab musabab. Sebab maksiat yang kita lakukan. Maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingati Allah. Maksiat yang kita lakukan, maka kita akan rasa kecewa dan kita akan jauh daripada Allah SWT. Mungkin rezeki kita dapat, tetapi rezeki yang tidak ada barakah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan bahaya maksiat juga ialah mengakibatkan pelakunya terasa asing dari orang yang baik. Kita tengok dia berkawan dengan orang tak baik je. Dia berkawan dengan orang yang teruk-teruk. Teruk-teruk. Kita nampak dia terasing. Allah membiarkan dia berada dalam suatu itu. Sebab itu dipanggil istidraj. Tapi dia makin kaya, makin kaya. Bisnes makin besar, makin besar. Tapi dia istidraj. Allah telah menghukum dia dengan lalai dengan kekayaan yang dia ada. Itu yang menakutkan. Menakutkan. Maksiat membuat semua orang dipersulitkan. Semua urusan dipersulitkan. Bila banyak maksiat, apa saja perkara jadi susah. Sulit. Anak nakal pun sulit. Suami nakal pun sulit. Isteri nakal pun sulit. Mertua nakal pun sulit. Adik-beradik nakal pun sulit. Kawan nakal pun sulit. Office mate pun sulit. Jadi sulit saja. Jiran pun sulit. Sulit. Adik-beradik pun sulit. Jadi sulit. Kena check balik. Maksiat. Kena check maksiat. Jadi kita selalu rasa tidak tenang. Tidak tenang. Sebab maksiat membuatkan urusan dipersulitkan. Sepatut senang je. Sepatut senang je buat. Tapi adalah benda dia orang buat. Jadi terpaksa orang lain tanggung. Maksiat melemahkan hati dan badan. Maksiat ni melemah. Tidak ada semangat. Down. Letih. Tidak cergas. Tidak selesa. Itulah maksiat. Dan maksiat menghalangi ketaatan. Maksiat menyebabkan kita selalu buat ingkar. Ingkar perintah Allah. Amal makruf nahi mungkar. Ingkar. Apa yang Rasulullah suruh. Apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kita tak buat. Mana kita dosa. Apa yang dilarang. Itulah yang kita buat. Maka kita akan dapat dosa. Memperpendek dan menghilangkan keberkahan umur. Umur jadi tak panjang. Itulah maksiat. Barakah. Kalau umur pendek tapi penuh dengan barakah. Umur kita yang barakah. Apa makna umur barakah? Umur yang banyak beribadat kepada Allah SWT. Umur yang digunakan, yang diisi dengan ibadah-ibadah sedekah. Ibadah-ibadah zikir. Ibadah-ibadah baca Al-Quran. Ibadah-ibadah solat. Itulah umur yang berkah. Jadi memperpendek dan menghilangkan keberkahan umur. Jadi umur jadi pendek. Jadi tidak berkah. Jadi bagi orang yang selalu solat malam, bagi orang yang selalu bersedekah, bagi orang yang selalu berbuat baik, bagi orang yang selalu baca Quran, bagi orang yang selalu solat sunat, bagi orang yang selalu berbuat baik kepada orang yang lain, maka umurnya akan semakin panjang, insya-Allah. Amin. Amin. Kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan lain yang maksiat ini kita buat maksiat jadi maksiat satu lagi maksiat. Mula-mula kita curi satu, kemudian curi dua. Curi dua. Itulah bahaya. Maksiat melemahkan keinginan berbuat baik. Orang yang buat maksiat ni dia akan rasa berat nak buat baik. Solat berat. Apabila ada orang susah, berat nak tolong. Apabila ada orang minta sedekah, kutuk-kutuk lah. Alah, malas ni sekerja ni. Dia asyik duk minta sedekah. Jadi itulah. Maksiat melemahkan keinginan untuk buat baik. Jadi nak buat baik tu lemah sangat. Lemah sangat. Kena cek maksiat kita. Hati tidak lagi menganggap sebagai perkara yang buruk. Hati telah melakukan. Tidak lagi menganggap sebagai perkara yang buruk. Perkara-perkara tu semua baik saja. Asalkan dapat duit. Buat bisnes. Tipu sikit. Lambat sikit. Cakap bohong sikit. Bohong sunat. Itu semua adalah hati tidak lagi menganggap sebagai perkara yang buruk. Jadi buruk tetap buruk lah. Maksiat menyebabkan kesialan. Sial maksiat ni.
Buat kerja. Jangan main. Sial. Sial. Kesialan. Sial, kita jadi sial. Apabila kita melakukan maksiat. Maksiat juga mewariskan kehinaan. Jika ada kehinaan kepada dalam keluarga kita apa semua, akan diwarisi kehinaan kita. Allahu Akbar. Maksiat merosakkan akal. Pemikiran kita jadi rosak. Tak fikir baik-baik. Tak ada kematangan. Sebab ilham itu daripada Allah. Wahyu daripada Allah. Ilham juga daripada Allah. Cerdik itu daripada Allah. Ilmu yang senang masuk dalam pemikiran itu izin Allah. Semua itu adalah daripada Allah SWT. Cuma apabila kepada Rasulullah dia panggil wahyu. Kepada kita dia panggil ilham. Dia panggil idea. Whatever lah. Tapi semua itu adalah daripada Allah SWT. Bukan daripada kita, bukan. Bukan, dia kata, ni aku banyak baca ni menyebabkan aku banyak ilham. Tak betul. Sebab ramai juga orang banyak membaca. Tak ingat apa pun. Tak ada ilham pun, kosongnya. Cakap je bergar-gar. Tapi habuk pun tak ada. Habuk pun tak ada. Itu maknanya dia tidak mendapat ilham daripada Allah SWT. Orang yang ditutup kerana mendapat ilham ini, kalau dia jadi pemimpin berat, dia akan disingkir oleh rakyatnya sendiri. Sebab apa? Sebab pemikiran positif, pemikiran yang baik sudah ditutup oleh Allah SWT kerana maksiat dia lakukan. Seperti bohong, tidak tunai janji, munafik. Ini adalah kerja-kerja yang boleh menghalang daripada mendapat idea-idea yang baik daripada Allah SWT. Jadi maksiat merosakkan akal. Maksiat juga mengunci hati. Mengunci mati hati pelakunya. Ni hati mati. Orang tuan tak mati lagi tapi hati sudah mati. Hati mati. Apa itu hati mati? Bila dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibuat dak. Kurang-kurang sahut lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jom kita pergi solat. Itu orang hati masih hidup. Masih hidup. Tapi kalau tak bergerak juga, hati sudah mati. Hati sudah mati. Tak ada apa lagi lah. Tak ada inna lillah lah dia. Tapi dia masih belum meninggal. Belum meninggal. Tapi hati dia sudah mati. Sudah mati. Maksiat mendatangkan laknat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Maksiat boleh mendatangkan laknat daripada Allah SWT. Dan kalau banyak maksiat dalam satu kampung, kalau banyak maksiat dalam satu bandar, kalau banyak maksiat dalam satu negara, kalau banyak maksiat dalam satu dunia, maka bala besar-besar akan datang. Tsunami lah, apalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila maksiat banyak berlaku, maka maksiat akan mendatangkan laknat daripada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah negara kami. Kami. Menjadi penyebab terhalangnya doa Rasul dan para malaikat. Tidak mendapat doa Rasul dan para malaikat. Malaikat tidak kamu doakan. Kita selalu nak. Bukan kita je berdoa untuk kita, tapi malaikat juga berdoa untuk kita. Itu penting. Tapi kalau kita ada maksiat banyak, kita tak dapat itu. Hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat. Menerima hukuman. Di dunia pun masih lagi. Menerima hukuman kepada pelaku-pelaku maksiat. Pelaku maksiat akan menerima hukuman. Akan terus menerima maksiat. Pelaku maksiat. Menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelaku. Makhluk halus berani melakukannya. Makhluk halus ni mudah hinggap kepada orang yang buat maksiat. Maklumlah dia geng syaitan. Katakanlah dia minum arak ke. Syaitan suka lah tu. Dia buat zina ke. Syaitan suka lah tu. Jadi makhluk halus akan bergantung di dia. Alah, enjoy lah. Masa muda kan. Tu syaitan lah tu. Ayat syaitan lah tu. Ayat syaitan lah. Menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggunya. Pelakunya. Dia tak sebut. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Semoga kita dilindungi oleh syaitan yang direjam. Tak sebut pun. Sebab auzubillahi minasyaitanirrajim besar maknanya. Besar maknanya. Tapi orang nak baca, masa nak baca Al-Quran je sebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca Quran baru sebut. Sebenarnya auzubillahi minasyaitanirrajim you boleh sebut bila-bila masa. Sebab itu doa. Doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Macam nak buat kereta. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh? Boleh. Boleh.
Macam nak mesyuarat. Auzubillah minasyaitanirrajim. Boleh. Boleh. Cantik sangat. Cantik sangat. Cantik sangat. Maksiat membutakan hati. Maksiat mengkhianati pelakunya pada saat diperlukan. Maksiat juga. Dan maksiat membutakan hati. Ini berat ni. Maksiat boleh membutakan hati. Walaupun duit dia banyak, walaupun dia ni orang berpelajaran, tapi kerana dia buat maksiat, makan rasuah dan sebagainya, maka dia mendurhaka kepada kedua ibu bapa. Itu yang kita takut tu. Daripada satu maksiat, berlaku lagi maksiat yang lain. Maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Orang yang buat maksiat ni, dia akan membantu kepada musuh Islam. Contohnya begitu. Dia bagi musuh Islam menang. Itulah orang maksiat. Kalau orang beriman, dia tidak akan sokong orang yang bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang cakap bohong, orang yang selalu tak tunaikan janji, dia saja hebat, ego apa semua. Itu orang maksiat. Dan yang sokong dia tu memang orang maksiat jugalah. Jadi kita jangan heran lah. Sebab mata hati. Tapi dia PhD tu. Memanglah bila mata hati dah ditutup, maka dia pemaksiat akan menyokong orang yang maksiat. Itu berat tu. Berat. Menjaga telinga dari hal-hal yang diharamkan. Menjaga telinga. Jaga. Dari hal-hal yang jangan duk dengar. Jangan dengar perkara haram. Jangan dengar. Kita Hindustan suka dengar. Kucu-kucu tahir lah, apalah, muhabbatin lah. Banyak kita duduk dengar. Banyak. Menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Ucapan yang diharamkan. Jadi banyakkanlah lisan kita digunakan untuk baca Al-Quran. Untuk memuji Allah, berzikir. Basahkanlah bibir kita dengan zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sentiasa berbuat demikian rupa. Menjaga lisan. Menyebabkan hamba melupakan dan melalaikan diri sendiri. Ini berat juga. Dia tak sedar dah diri dia. Dengan kekayaan dia, dengan maksiat dia yang teruk, dengan tidak solat, dengan tidak puasa, minum arak, menipu, rasuah, sebagainya. Allahu Akbar. Menyebabkan dia sudah lupa pada diri dan keluarganya. Ya, noise. Salam tu. Cantik baju pagi ni. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadiah dari kawan. Baju Indon. Dia pergi ke Indon. Dia bawa balik satu light. Terima kasih. Noi. Apa khabar, Noi? Lama tak nampak. Lama tak nampak. Masuk je lama tak nampak. Terima kasih. Kerana sudi hadir menjenguk Atuk hari ini. Hari ini tajuk kita ialah maksiat dan taubat. Maksiat menjauhkan hamba dari malaikat. Tapi malaikat maut tak jauh. Dekat je. Malaikat rahmat. Dia akan jauh daripada orang yang melakukan maksiat. Tapi malaikat maut dekat je. dekat je. Malaikat maut dekat. Maksiat menyebabkan kebinasaan di dunia dan akhirat. Ini banyak berlaku. Banyak berlaku di negara-negara yang kita boleh lihat. Ya, Noi. Salam tu. Cantik baju. Terima kasih. Banyak berlaku di negara-negara. Apabila banyak maksiat. Allahu Akbar. Daripada dulu lagi. Daripada zaman Rasulullah, zaman Khalifah, zaman Utamiyah, zaman negara-negara Islam. Sampai sekarang, apabila banyak maksiat berlaku di sebuah negara, tunggulah kehancurannya. Allahu Akbar. Ya tu, ikut Atuk sejak PKP 1-0 lagi. Terima kasih, Noi. Terima kasih kerana setia. Kalau terlepas, boleh pergi kepada YouTube Haji Mat Atuk. Ni. Haji Mat Atuk TV. Haji Mat Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. Jadi, boleh menonton video-video Atuk di sana. Kalau terlepas, kalau sibuk apa semua kan. Jadi setiap kali Atuk buat video live di TikTok ini, Atuk akan upload di YouTube. Di YouTube. Kerana YouTube di live di TikTok ni 3 bulan dia akan disappear, akan hangus. Tapi di YouTube dia akan kekalkan di sana. InsyaAllah. Inilah pusaka Atuk kepada anak cucu Atuk. Anak cucu Atuk. Kau ada day bersama dengan Atuk kita bersama Atuk hari ini, iaitu maksiat. Maksiat menyebabkan kebinasaan dunia dan akhirat. Kita tengok tsunami. Kalau kita kaji balik tempat-tempat yang berlaku itu, adalah perkara-perkara maksiat yang teruk, yang dahsyat yang berlaku. Maksiat menyebabkan kejatuhan hukum syariah.
Maksiat juga boleh melemahkan pengendalian hukum-hukum syariat. Quote of the day hari ini, bersama dengan Atuk hari ini, tajuk kita ialah maksiat. Maksiat dan taubat. Kita dah banyak berbual bicara hari ini, panjang. Banyak maksiat-maksiat ni. Atuk nak apa ni? Ulang kaji. Ulang kaji. Terus berdakwah tu. Moga diberikan ganjaran yang telah dijangka oleh Allah. Amin. InsyaAllah. Atuk akan berbicara dakwah tak pandai lah, tapi coba mengajak kepada perkara kebaikan, coba supaya memahami hukum hakam, supaya kita sama-sama beribadah, faham kenapa penting beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita beribadah itu untuk diri kita sendiri. Kita solat untuk diri kita. Allah tak perlu solat kita. Jadi kita solat untuk diri kita. Kita sedekah. Allah tak perlu duit kita. Tak perlu. Kita sedekah itu adalah untuk kita. Macam kita kata kita sedekah kepada masjid. Tabung kita. Kita bukan bagi kepada masjid duit kita. Bukan. Kita bagi duit untuk akhirat kita. Jadi kita bagi kepada masjid itu sebab masjid ni institusi yang dicop oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang boleh menerima sedekah dan dia boleh melaburkan sedekah kita. Bayangkan kita sedekah kepada masjid. Dan masjid gunakan sedekah kita itu untuk bagi orang berbuka puasa. Mana pahala buka puasa kita dapat. Pahala sedekah kita dapat. Jadi itulah pengurusan masjid yang bijak. Kita akan sentiasa mendapat pahala-pahala berpanjangan. Walaupun sedekah kita 50 sen atau RM1. Sebab itu apa yang kita buat ibadah ni untuk kita. Untuk kita. Bukan untuk orang lain. Sebab tu Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembah aku. Jadi kita buat ni untuk sembah Allah. Dan apa ganjarannya? Macam kita kata contoh, solat sunat fajar 2 rakaat. Ganjarannya lebih banyak daripada isi dan dunia sekali. Dunia dan isi-isi sekali. Kita dengan Bill Gates dah kaya dah kan? Dengan Syed Mokhtar Bukhari dah kaya dah, tak ada. Kita 2 rakaat tu pun kita lebih daripada dunia dan isi sekali. Itulah yang kita dapat. Ganjaran yang Allah akan beri kepada kita. Jadi sedekah untuk kita. Ibadah untuk kita. Zikir untuk kita. Apabila kita zikir, kita ingat kepada Allah. Dan Allah ingat kita. Apabila kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekali kita berselawat, Allah selawat kepada kita 10 kali. 10 kali Allah berselawat. Allah berselawat kepada kita. Itulah Noi. Jadi kita buat beribadah ini adalah untuk kita. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Kemaksiatan. Kemaksiatan. Akibat daripada maksiat itu yang berat. Itu yang berat. Hidup jadi susah. Dah kaya dah ni. Ada saja masalah. Perangai anak, perangai bini, perangai staff. Macam-macam. Tiba-tiba kereta meragam, tiba-tiba kereta masuk gaung, tiba-tiba kilang dibakar, tiba-tiba ada pencuri masuk, tiba-tiba cukai naik, macam-macam ada. Sebab apa? Sebab maksiat. Duit banyak dah, tapi berserabut. Berserabut. Sebab itulah kemaksiatan itu akan menghalangi masuknya mendatangkan rezeki. Jadi buat maksiat banyak-banyak rezeki. Jadi buang maksiat. Sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, murahkanlah rezeki. Buang maksiat dulu. Buang dulu maksiat. Kemudian baru minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada maksiat, Allah tidak mempercepatkan rezeki. Melambat ke. Dan mungkin akan ditangguhkan. Akan ditangguhkan. Kenapa? Kerana banyak maksiat. Jadi buang dulu maksiat. Buang dulu maksiat. Begitu juga apabila kita nak belajar agama. Nak belajar solat, nak belajar baca Al-Quran, nak belajar hukum hakam, hukum fiqh sebagainya. Jadi malas, lambat, lemah, tidak minat. Tidak minat belajar agama ni. Dengan sekejap tidur. Tidur. Itulah dosa maksiat yang kita buat. Menghalang mendapatkan ilmu. Menghalang. Atuk tak kisah. Atuk tak kisah kalau Atuk buat quote of the day macam ini, berapa orang yang dengar, itu tak kisah. Tanggungjawab Atuknya sudah selesai. Apabila di pada mahsyar besok, Atuk akan ditanya, oi Atuk, adalah sedikit ilmu yang aku beri pada kau. Sebab ilmu ni Allah yang beri.
Kenapa kau tak mengajar? Kenapa kau tak memberitahu? Aku dah bagi tahu kan? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Aku dah bagi 24 jam kepada kau. Takkan kau tak boleh menyampaikan satu ayat di TikTok? Kan sekarang aku dah izinkan manusia buat TikTok. Aku dah izinkan manusia buat Facebook. Aku dah izinkan manusia buat YouTube. Ini semua daripada Allah. Ilham daripada Allah. Bukan kerana mereka bijak. Tidak. Bukan kerana orang yang bijak buat Facebook. Tidak. Ini semua diizin oleh Allah. Izin oleh Allah dia beri kepada makhluk. Sebab itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ar-Raham. Tuhan Allah ni pemurah. Pemurah dia beri kepada orang yang ingin belajar dan ingin mendapat ilmu. Ilmu. Jadi Atuk dah sampaikan ni. Nak dengar, tak nak dengar, Atuk dah selesai. Di akhirat nanti di pada mahsyar, Atuk kata, saya dah buat ya Allah. Saya dah buat pukul 10 sampai pukul 11. Kadang-kadang sampai pukul 12. Kadang-kadang 10.30 tak ya Allah. Tapi hari-hari saya buat ya Allah. Nak dengar, tak nak dengar, nak terima, tak nak terima, wallahu a'lam. Sebab yang Atuk sampai ni adalah untuk berkongsi sedikit ilmu yang banyak. Lebih banyak dari kalau dakwat tu, air laut dijadikan dakwat. Nak tulis ilmu Allah tak cukup. Tak cukup. Banyak. Tapi yang sedikit ni, yang setitik itulah yang Atuk tolong berkongsi sampaikan. Kepada anak cucu Atuk, kepada rakan-rakan sahabat. Dalam kita mengharungi dunia ni. Sebab Atuk berhasrat supaya kita semua masuk syurga. Sedih apabila orang yang rapat, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, tak dapat masuk syurga. Sebab syurga tidak akan penuh. Kita ajak semua orang pun. Sebab akhirat ni, dia tak sama. Kalau kita pergi interview cikgu, nak jawatan 10 orang. Pergi minta 1,000. Sudah tentu dah. 990 orang tidak akan dapat. Tapi kalau kita interview untuk syurga, 1,000 orang pergi, 1,000 orang masuk syurga. Dengan syarat, kau solat. Solat je, ya? Solat, dah masuk syurga. Betul? Solat. Ada seorang sahabat pergi tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak bertanya kepadamu ya Rasulullah. Apa itu Islam? Islam. Amalan-amalan dalam Islam. Solat. Solat, aku dah solat ya Rasulullah. Zakat, aku dah keluar zakat ya Rasulullah. Menunaikan haji. Menunaikan haji, aku dah tunaikan. Sedekah, aku dah tunaikan ya Rasulullah. Lagi, itulah rukun Islam 5 perkara. Aku nak buat yang tu je. Yang tu je. Mengucap 25 syahadah, solat, puasa, haji, zakat, kemudian dia campur dengan satu lagi, +1. 5+1, iaitu sedekah. Sedekah tak masuk rukun Islam. Tapi besar. Besar ganjarannya. Dia pun berlalu daripada situ. Rasulullah kata kepada sahabat, ya sahabat, kau nak tengok ahli syurga. Tadi, yang datang bertanya tadi, itulah ahli syurga. Maknanya kita akan ajak kawan-kawan kita semua masuk syurga insyaAllah. Itulah ahli syurga. Jadi orang yang tak pernah tinggal solat, sentiasa memperbaharui syuhada, bangun pagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbaharui. Perbaharui setiap pagi. Kemudian solat. Solat wajib je. Solat sunat tak buat. Solat wajib je. Solat 5 waktu. Cantik. Cantik di masjid. Cantik 5 waktu. 5 waktu. Cantik. Cantik semua waktu. Kemudian puasa bulan Ramadan. Puasa sunat tak buat. Puasa Nabi Daud tak buat. Puasa bulan Ramadan. 23 bulan. Perfect. Perfect. Kemudian ada duit sikit. Dapat rezeki. Cukup haus. Cukup tempoh. Keluar zakat. Keluar 2.5. Keluar zakat. Keluar zakat. Kemudian ada duit sikit. Tak pernah pergi melancong negara lain. Tapi pergi buat haji dan haji dulu. Haji dulu. Selesai. Syurga lah tu. Syurga. Dengan syarat dia tak buat maksiat. Kalau maksiat banyak, kau buat tadi. Sebab tadi perbincangan sahabat dengan Rasulullah, dia tidak bicara mengenai maksiat. Jadi kawan tu, si fulan tu, dia kata dia buat rukun Islam tu 5 perkara, dia kekalkan. Tapi dia tak cerita dia buat maksiat kan. Sebab itu Rasulullah kata, kau nak tengok ahli syurga, aku tengok orang tu tadi. Jadi maksiat, itu kita sedang bicarakan mengenai maksiat. Maksiat. Jadi maksiat menghalang ilmu. Payah nak ingat. Benok orang kata. Menghalang rezeki. Menyebabkan kita selalu rasa hampa dan kecewa. Itu banyak maksiat.
Maksiat menyebabkan pelaku terasa asing daripada orang yang baik. Kita jadi terasa tidak rapat dengan orang-orang yang baik. Kita jadi rasa tak seronok berkawan dengan orang yang baik. Kita jadi seronok berkawan dengan orang disko. Kita jadi seronok berkawan dengan orang kaki bohong. Kita jadi seronok berkawan dengan kaki penipu. Kita jadi seronok berkawan orang yang durhaka ke bapa. Kita jadi seronok kepada pencuri. Kita jadi seronok berkawan dengan perompak. Itu kaki maksiat. Itulah kaki maksiat. Itu yang menakutkan kita. Kita tenggelam. Tenggelam dalam kemaksiatan. Dalam kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membuatkan semua urusan kita maksiat ini menjadi sulit. Sulit. Yang mudah aja sepatutnya boleh selesai. Mudah aja. Mudah aja. Anak 5 orang. Pergi sekolah 3. 2 kat rumah. 2 kat rumah. Sekarang 3. Okey. Seorang bagi RM5. RM5. Abang kata tak adil. RM5 sebab dia dah besar. Dia makan banyak. Adik kecil lagi. Bagilah adik RM3. Adik kata tak boleh. Saya pun makan juga. Benda kecil je jadi bergaduh. Jadi bergaduh. Jadi bergaduh. Yang aku tu kata tak cukup. Yang aku tu kata tak adil. Itulah kena cek maksiat. Mak bapak kena cek maksiat. Mak bapak. Apa maksiat kau buat? Rasa dah tak ada dah. Tak pergi dah diskus sekarang. Tak pergi dah. Tak buat penipu kan tak ada dah. Dengan ibu bapak macam mana? Kau dah tanya khabar ke mak pak kau di kampung? Itu pun maksiat. Maksiat bro. Maksiat bro. Dengan jiran-jiran macam mana? Kau jaga tak hubungan dengan jiran-jiran? Ataupun kau menyusahkan jiran-jiran? Maksiat bro. Itu semua akan menjadikan urusan kita sulit sama. Sulit sama. Dan maksiat juga kesannya yang berat ialah gelap hati. Ini dahsyat ni. Gelap hati. Hitam hati ni. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Terangilah. Semalam kita bicara mengenai bersih hati. Kenapa orang bersih hati perlu kita perjuangkan. Untuk mendapat kebersihan hati ni kita kena berjuang. Berjuang. Memohon dengan Allah SWT. Dan mengubah keadaan hidup kita. Pastikan solat. Solat, sentiasa solat. Sentiasa zikir. Sentiasa zikir. Solat-solat sunat. Nak bersihkan hati ni. Berkawan dengan orang-orang yang baik. Berkawan orang-orang yang baik. Nak bersihkan hati. Begitu juga bila hati sudah pekat hitam. Allahu Akbar. Dan maksiat juga. Maksiat juga banyak akan melahirkan maksiat yang lain. Mula-mula kamu curi je. Lepas tu kamu nipu. Lepas tu kamu rompak. Allahu Akbar. Akbar. Teruknya. Teruknya. Tanggungan kita kepada kita ini. Sebelum kita teruskan lagi. Kita semana biasa. Kita stop dulu. Kita membaca surah Al-Fatihah. Dan kita niat. Sama-sama niat supaya pahala Al-Fatihah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mer, baca Al-Fatihah. Dan niat sampaikan pahala Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita. Kepada rakan-rakan. Kepada keluarga kita. Uncle, auntie. Kepada diri kita. Isteri, anak-anak, suami. Cucu kita, menantu, sahabat. Rakan-rakan. Rakan-rakan Cook of the Day. Bersama dengan Atuk ni. Supaya pahala Al-Fatihah sampai kepada. Dan kepada muslimin dan muslimat. Mukminin dan mukminat. Sama ada yang masih hidup. Yang telah pun meninggal dunia. Kepada toki kita. Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah sedikit sumbangan kita kepada Rasulullah yang kita sayang. Kepada kedua ibu bapa kita. Itulah. Jadi bila kita sayang kepada diri kita, kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Semoga Tuhan ampunkan dosa kita. Jika kita sayang kepada Rasulullah, kita berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendek pun tak apalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah akan berselawat 10 kali kepada kita. Allahu Akbar. Dan jika kita sayang, ingat kepada Allah SWT. Sentiasalah tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Amin. Cantik. Tajuk kita hari ini, Quote of the Day bersama dengan Atuk. Bual bicara kita ialah mengenai akibat daripada maksiat. Ini kita kena faham ni, akibat daripada maksiat ni berat. Berat. Akibat daripada maksiat yang kita lakukan. Allahu Akbar. Jadi, elakkanlah daripada maksiat. Sebab akibat terlalu banyak. Terlalu banyak. Maksiat akan menyebabkan orang itu akan lupa kepada Allah. Ini yang berat ni. Lupa, dia tak ingat dah. Azan pun tak ingat. Zikir pun tak ingat. Tak ingat. Ada Atuk, ada terdengar video bila berlaku gempa bumi di Turki. Sampai nak baca bismillah pun tak pandai. Islam. Sampai waktu solat pun tak tahu. Tak tahu. Solat 5 waktu. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut habis. Zohor gitu ya. Allahu Akbar. Jadi itulah. Orang yang negara yang banyak maksiat ini, dia akan menerima akibat yang teruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksiat juga akan menyebabkan seseorang hamba rasa hilang kebaikan kita buat. Rasa dengki. Itu yang jadi. Dan menghilangkan nikmat. Rasa hilang nikmat. Tak ada nikmat. Beratnya solat. Beratnya solat. Sebab itu, orang yang rasa berat solat ni, cuba cek balik dosa. Sebab itu kena banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, apalah dosaku ya Allah. Dan dosa-dosa semasa. Maksiat semasa. Kena stop segera. Stop segera maksiat semasa ni. Maksiat semasa ni banyak. Banyak tadi kita dah sebutkan mengenai maksiat. Apa itu maksiat yang berlaku, yang kita lakukan. Jadi, cukuplah untuk hari ini. Atuk ucap terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita daripada Malaysia, Indonesia, Singapura yang sudah pun mulai menonton di TikTok dan juga YouTube Atuk. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe YouTube, tolong subscribe kerana apabila ramai subscribe, maka dia akan cepat naik sikit ranking dia. Jadi ramai orang boleh menonton. Maklumlah ceramah agama ni dia tidak popular. Tapi yang kita buat lillahi ta'ala sebagai sumbangan kita untuk membantu agama Allah dan membantu rakan-rakan sahabat-sahabat. Dan jika bukan Islam mendengar sepatah dua kata daripada Atuk ini, supaya Allah memberi hidayah kepada mereka supaya dia kembali kepada agama Islam yang sebati dan luhur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad.